Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar anak-anak semua? Semoga kita berada di bawah payung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar dalam pendidikan Islam tahun 6 bidang akidah dengan tajuk Jagalah Harta Benda Awam. Jom kita belajar. Mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran pada hari ini. Pertama, murid-murid dapat menyatakan contoh-contoh harta benda awam. Kedua, menjelaskan adab terhadap harta benda awam. Ketiga, menyatakan cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Dan yang keempat, menyenaraikan akibat terhadap harta benda awam. Dan yang kelima, mengetahui kepentingan adab terhadap harta benda awam. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 189 hingga muka surat 192. Baik, apa yang dimaksudkan dengan harta benda awam? Maksudnya ialah kemudahan yang disediakan untuk kegunaan orang ramai. Cuba kita perhatikan contoh-contoh kemudahan awam yang terdapat dalam gambar yang disediakan ini. Kita sebut berdasarkan gambar, iaitu antara kemudahan awam yang disediakan untuk kegunaan orang ramai iaitu balai polis, pasar, balai bomba, tandas, dewan, perhentian bas, pejabat pos, masjid, hospital dan juga taman permainan. Sebenarnya terdapat banyak kemudahan awam yang telah disediakan untuk kegunaan orang ramai. Ini adalah di antara contoh-contoh kemudahan awam. Berdasarkan kepada contoh-contoh kemudahan awam tadi, kamu boleh uji ejaan jawi masing-masing dengan menjawikan contoh-contoh kemudahan awam tersebut dan salin di dalam buku latihan masing-masing. Mari kita pelajari adab-adab terhadap harta benda awam. Pertama, kita perlulah menggunakan harta benda awam dengan baik dan cermat. Sebagai contoh, ketika menggunakan telefon awam, jangan mencunting atau merosakkan telefon awam tersebut. Kedua, sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan. Contoh, ketika berada di perpustakaan awam, kita perlu mengikut peraturan yang telah ditetapkan seperti tidak membuat bising. Ketiga, sentiasa bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Sebagai contoh dalam gambar, meletakkan kenderaan di tempat yang betul. Keempat, bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang kerosakan. Jangan hanya mendiamkan diri atau buat tidak tahu sahaja. Kelima, jangan membazir. Contoh, memastikan kita menutup air selepas digunakan. Seterusnya, mari kita baca dan fahami tajuk dalam buku teks muka surat 191, iaitu bagaimanakah cara untuk kita menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Pertama, memberikan pendidikan agama yang sempurna. Kedua, menunjukkan contoh teladan yang baik.
Ketiga, memberikan nasihat dan teguran. Keempat, mengadakan kempen yang bersesuaian. Kelima, melakukan pengawasan terhadap harta benda awam. Dan yang keenam, bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat. Apa pula akibat kalau tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam? Ya, sudah tentu yang pertama akan berlaku pembaziran. Kedua, mungkin akan menyusahkan orang lain. Ketiga, banyak kemudahan awam akan rosak dan musnah. Keempat, masyarakat akan berpecah belah. Dan yang kelima, ekonomi negara akan terjejas. Seterusnya, kita lihat pula kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu individu, masyarakat dan negara. Kita lihat individu terlebih dahulu. Pertama, melatih diri supaya lebih berdisiplin dan dapat memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna lain. Seterusnya, kepentingan terhadap masyarakat. Pertama, mewujudkan suasana harmoni. Kedua, masyarakat dapat manfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama. Untuk negara, dapat menaikkan imej negara di peringkat antarabangsa. Dan yang kedua, dapat menjimatkan kos penyelenggaraan. Jadi kita perlulah sentiasa mengamalkan adab ketika menggunakan harta benda awam supaya dapat dimanfaatkan bersama-sama. Baiklah, kita telah pun mempelajari tajuk hargailah harta benda awam. Semoga anak-anak semua dapat memahami tajuk ini dengan lebih mendalam. Oleh itu, sebagai menguji tahap pemahaman dalam tajuk ini, mari kita lengkapkan latihan berdasarkan modul. Murid-murid boleh rujuk modul PDPR muka surat 13. Baca arahan yang telah ditulis dalam modul tersebut, iaitu yang pertama, tandakan harta benda awam dengan tanda right ataupun betul. Seterusnya, tulis betul atau salah pada pernyataan berikut mengenai adab terhadap harta benda awam. Seterusnya, rujuk modul PDPR muka surat 14. Pilih dan tulis jawapan yang betul. Seterusnya, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 191 dan 192. Cuba lengkapkan modul muka surat 15 ini dan jawapan akan dibincangkan pada kelas online minggu hadapan. Begitu juga dengan modul muka surat 16, cuba lengkapkan dengan menulis beradab atau tidak beradab berpandukan gambar berikut dan jawapan akan dibincangkan pada kelas online minggu hadapan. Seterusnya, mari kita berdidik hibur. Baca arahan dengan betul dan klik link di bawah untuk menjawab soalan kuis.
Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, jagalah harta benda awam seperti kita menjaga harta benda kita sendiri. Oleh itu, sampai di sini sahaja pembelajaran kita. Semoga kita bertemu lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.